Tak tahu nak belajar kat mana? Jom ikut Mira. Seronoknya belajar di UCAM. Jom sertai Mira dan daftar secara online di www.ucam.edu.my dan follow like media rasmi kami. Begin here, achieve beyond. Sedang mencari tempat untuk melanjutkan pengajian di peringkat asasi, diploma, bachelor maupun master, UCAM boleh membantu anda. Terdapat 3 fakulti di sini. Fakulti Agrosains, Fakulti Pengurusan Perniagaan, dan Fakulti Sains Sosial dan Teknologi Maklumat. dengan syarat kelayakan seperti berikut. Terdapat pelbagai pakej rangsangan akademik yang kami sediakan. Anda anak pekebun kecil Wisdah? Ada tawaran menarik menanti anda. Pendaftaran masih lagi dibuka. Layari www.ucam.edu.my. Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to Pep Talk with Madam Safi. So apa khabar semua? Jadi saya doakan semoga semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini diberikan kebaikan dunia akhirat dan dilindungi daripada wabak dan juga segala mara bahaya dan juga petaka. Alright, boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tak? Okey, mungkin boleh komen dekat ruang komen supaya perjalanan live kita hari ini berjalan dengan lancar. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tak? Okey, saya nak tahu. Alright, kita ada Kuswadi Khalid, kita ada Farah Wani. Alright. So kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, kita boleh proceed. Okay. Okay, Sharina Hasno kata jelas. Okay, good. Alright, Zul Zaini tunjukkan thumbs up. Okay, nampaknya line kita cantik hari ni. Okay, suara saya boleh didengar dengan jelas. Alhamdulillah. Alright. So, minggu ni adalah merupakan episod ke-7 Pep Talk with Madam Safi. So, yang bersama-sama dengan kita pada hari ini yang bersama-sama dengan kita sekarang, boleh say hi pada saya dan nyatakan daripada mana anda saksikan Pep Talk with Madam Safi. Okey, daripada mana? Mungkin ada yang daripada Semenanjung, daripada Kelantan, daripada Perak, daripada Kedah, daripada Selangor, daripada Negeri Sembilan, daripada Melaka ke kan, mungkin ada yang daripada Sabah dan Sarawak.
Dan mungkin juga daripada Brunei dan juga Thailand, kita ada alumni kita yang berada di Thailand dan juga di Morning Madam Safi, kita ada Siti Azhar, kita ada Farisha Irdayu, kita ada Syafiqah Anwar, kita ada Nita Shah. Okay, hai Kak Nita, apa khabar? Kita ada Nurul Ain Sulaiman. Alright, kita ada Ain Sulaiman. Okay, daripada mana anda saksikan Pep Talk with Madam Safi pada pagi ni? Okay. Hai Madam Safi, Sharliza Saidin kata saya daripada Melaka. Hai Sharliza. Hai Siti Azhar daripada Melaka Bandaraya Bersejarah. Hai Madam Safi, excited hari ni band di ACES. Okey, nantikan istimewa hari ni, okey. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai Muhammad Zawahir, apa khabar? Moga sihat-sihat hendaknya ya Muhammad Zawahir. Alright, daripada mana ni? Farisha Irdayu. Farisha Irdayu katanya daripada Nogori 9, Pilah Most Wanted yo. Okay, kita ada siapa lagi selain daripada orang Pilah? Okay, sebut nama saya Madam. Hai Kuswadi Khalid daripada Pahang. Okay, daripada Temerloh Pahang. Alright. Kita ada siapa lagi? Kita ada Salma Syazwana. Hai Salma Syazwana. Okay, alright. Okay, so kita ada siapa lagi? Okay, minggu ni kita nak bawakan tajuk The ACES Band A Walk Down Memory Lane. Mesti ramai kan yang tertunggu-tunggu perjumpaan semula ahli-ahli The ACES Band. Tunggu, jangan ke mana-mana, kita akan bersama-sama dengan wajah-wajah kesayangan UCAM, wajah-wajah yang dirindui oleh ramai peminat-peminat The ACES Band. Okay. Okay, alright, kita ada siapa lagi ni yang sedang menonton kita? Okay, alright, okay, terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alright, okay, line saya okay ke tak ni? Saya nak tanya, line saya okay ke tak? Line saya okay ke tak? Alright, okay. Depot masuk. Okey. Okey, kita masih lagi menunggu. Kita masih lagi menunggu lebih ramai lagi untuk bersama-sama dengan kita. Alright. Sekejap ya. Alright. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Ajak Samad masuk. Sabar-sabar. Kejap lagi Ajak Samad akan bersama-sama dengan kita. Okey, alright. Ada yang dah rindu dah sebut-sebut nama dah. Alright. Okey. Okey, terima kasih kepada semua yang telah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk like, komen dan share kepada ramai-ramai orang supaya apa yang kita nak kongsikan hari ini boleh mengubat rindu peminat-peminat The ACES Band. Okay, so kalau anda semua nak tanya ataupun ada apa-apa saja yang nak diutarakan kepada ahli kumpulan The ACES ni, boleh type di ruang komen. Okey, insya-Allah kalau ada masa mengizinkan saya akan bacakan soalan-soalan anda semua. Alright, kita ada Zairi Saleh bersama dengan kita. Hola, line okey, kata Lindsay Hotaru. Apa khabar Lin? Alright, kita ada Hanis Rosli, line okey. Mutalib Raup kata good luck aja. Gitu. Nazira Shah bagi love dekat saya. Thank you. Alright, okey. Alright. Kepada yang baru masuk yang baru bersama-sama dengan kita, welcome to our live session Pep Talk with Madam Safi episod yang ke-7. Okay, istimewanya minggu ni kita nak bawakan bukan seorang jemputan ya. Okay, macam sebelum ni, macam biasa-biasa sebelum ni, setiap episod kita bawakan seorang alumni. Tapi minggu ni sesi live kita akan dimeriahkan oleh kumpulan legend. Okay, semua ahli legend kumpulan The ACES Band.
Alright, okay. Jadi minggu ni kita nak walk down memory lane bersama dengan DSS Band. Apa khabar agaknya kan diorang sekarang ni kan? Mesti ada antara kita ni rindu dengan DSS Band kan? Especially kenangan masa convocation lah. Okay, kalau ikutkan setiap tahun, setiap kali majlis bersejarah untuk semua graduan UCAM ni, anda semua akan dihiburkan dengan halwa telinga daripada DSS Band sepanjang majlis convocation tu berlangsung kan. Kiranya persembahan DSS Band masa konvo ni memang kenangan mengusik jiwa lah kan. Okay? Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput semua ahli kumpulan DSS Band untuk turut serta bersama-sama dengan kita. Welcome to Pep Talk with Madam Safi. Dipersilakan semua untuk bersama-sama dengan kita. Hai, apa khabar semua? Hai. Okey, meriah kita hari ni Saya ditemani oleh ramai orang hari ni. Okey. Kita ada Nur Najwa. Saya terdengar suara saya dekat sini Siapa yang mendengar boleh offkan suara kat situ. Alright. So kita ada Nurun Najwa Aminuddin. Okay, kita ada Muhammad Hamizan dekat sini. Kita ada Nazira, kita ada Afanur Syawal, kita ada Abdul Muttalib dan juga Abdul Razak hari ni. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli-ahli kumpulan DSS kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak semua pun ceria hari ni, happy sangat. Alright, okay. Okay, macam biasalah kita sebelum kita borak-borak panjang kan, kita nak berkenal-kenalan dululah dengan semua yang ada pada pagi ni. Mungkin boleh tak you all cerita sedikit latar belakang you all? Okay, kita mulakan daripada Hamizan lah, Hamizan. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Muhammad Hafizan Hassan. Saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik dan saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Alright, okay. Hamizan daripada Kuantan, Pahang. Sekarang berkhidmat dekat mana, Mizan? Sekarang saya berkhidmat di salah satu syarikat forwarding lah, export import di di Pulau Pinang. Okay, alright. Kerja dekat Penang Okay, kita ada Ajak Samad. Okay, boleh Ajak kenalkan diri Ajak? Boleh madam. Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Nama penuh saya Abdul Razak bin Abdul Samad dan saya berasal daripada Johor, bertupak Johor dan menetap sekarang di Johor Bahru. Dan saya mempunyai 5 orang adik-beradik. Saya yang ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Okey, baik. Okey, kemudian kita ada Muttalib. Okey, silakan Muttalib. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Muttalib bin Abdul Rauf. Berasal daripada Johor Bahru Johor. Ada 66, bukan 66 Ada 6 adik-adik, anak yang keempat. Okey, baik. Okey, seterusnya kita ada Afanur Syawal. Assalamualaikum semua, saya nama Afan Syawal bin ID Lusmi. Saya menetap di Shah Alam, Selangor. Saya anak pertama dari 4 orang adik-beradik. Okey, baik. Kemudian kita ada, selain pada kumbang-kumbang, kita ada bunga hari ni Ada 2 bunga hari ni. Nazira Shah, silakan Nazira. Hai, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Nazira Shah. Saya daripada Melaka. Saya ada 4 orang beradik. Saya yang keempat. Okey, baik. Dan yang terakhir sekali kita ada Najwa ataupun Wawa. Wawa kena buka mic. Sorry. Okay, sekarang dengar tak? apa. Okey tak, Mak? Okey, boleh. Dengar? Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Nurul Najwa bin Aminuddin. Tapi biasa kat college dulu kawan-kawan dengan lecturer panggil Wawa lah. Wawa anak kedua daripada 4 orang adik-beradik, berasal dari Pasir Gudang, Johor. Orang Johor. Okey. Baik, semua dah perkenalkan diri, alright. So, kita nak tahulah kan macam biasalah kita nak tahu juga ni, korang ni dapat tahu pasal UCAM daripada mana ni? Macam mana boleh korang pilih UCAM sebagai tempat pengajian korang ni? Cuba share sikit, mana tahu pasal UCAM?
Mutalib? Unmute. Okey, kalau macam saya madam, saya tahu berkenaan dengan Kuala Risda ni daripada Jabatan Pertanian. Yang mana dulu saya ada kursus teknik di Pusat Pertanian Air Hitam. Saya belajar kursus 3 bulan lah. Jadi bila kita dah berminat dengan pertanian ni, jadi saya nak tahulah. Saya tanya dengan pegawai dia lah, pegawai Jabatan Pertanian tu. Tuan, macam mana saya nak further study berkenaan dengan pertanian, saya cakap. Lepas tu dia kata, awak pergilah Kuala Risda. Jadi baru masa tu saya tahu Kuala Risda ni wujud. Kan saya tak tahulah berkenaan Kuala Risda sebelum ni, dan pada masa tu bila saya dah tahu, saya pun mohonlah Kuala Risda pada masa itu, pada tahun 2011 saya baru masuk. Alright, okay. Jadi memang dapat tahu daripada seminar yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Memang Jabatan Pertanian setakat ni banyaklah membantu mempromosikan UCAM sebagai sebuah IPTS yang best untuk disertai oleh adik-adik semua. Okey, kita ada Ajak dapat tahu UCAM daripada mana Ajak? Okey, saya dapat tahu Kuala Risda masa time tu daripada kawan saya yang dah masuk awal daripada tu, awal 2-3 sem, macam Fikri Syukran, Muhammad Izzuddin, semua cakap tempat ni best, sesuai untuk kau. So, saya mula masa tu memang tak nak belajar. Tapi lalas dia orang punya galakan apa semua dan saya pergi, alhamdulillah. Dan sampai saya degree saya kat sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Macam mana juga pula dengan Mizan? Okey, saya pula macam ni. Saya tengah sambung form 6. Kemudian saya tak ada apply mana-mana pun lagi. Lepas tu saya dapat tawaran daripada Kolej Universiti Islam di Negeri Sembilan. Kemudian dalam seminggu 2 minggu selepas tu barulah saya dapat tawaran daripada Kuala Risda. Jadi saya berbincang dengan saya punya parents, mungkin akan pergi ke Kuala Risda lah. Jadi kita terus ke Kuala Risda. Okey, ambil kursus apa masa tu? Saya mula-mula pada tahun 2008 saya ambil sijil pengurusan perniagaan. Okey, baik. Alright, seterusnya Afa. Baik, kalau saya dapat tahu Kuala Risda memang dari internet lah. Saya dapat tawaran ke UPM tapi di Bintulu, tapi ayah tak setuju lah, sangat jauh. Jadi ayah usaha untuk carikan kolej yang berkaitan dengan pertanian lah. Jadi jumpalah Kuala Risda dekat internet. Okey, semestinya pilihan ayah tu adalah pilihan yang terbaik kan Syafa? Betul madam. Alright, kita ada Nazira pula. Nazira dapat tahu Kuala Risda daripada siapa? Saya cari sendiri sebab saya asalnya daripada student CJ Landscape dan saya memang cari course landscape dan saya sangat berminat dengan course landscape. Dan keluarga saya pun sokong dan saya terus macam tak ada fikir apa-apa dah, terus sambung je dekat UCAM. Time tu dia Kuala Risda. Okey, memang berjodoh lah dengan UCAM kan, dengan Kuala Risda. Alright, yang terakhir sekali Wawa dapat tahu Kuala Risda atau UCAM daripada mana Wawa? Okey, mula-mula Wawa nampak dekat paper masa tu, tunjuk dekat parents lah kalau apply sini okey tak kan. Lepas tu mostly masa tu semua orang kenal Kolej Risda berbanding dengan UCAM sekarang kan, nama baru kan. Tapi masa tu try je apply sebab masa tu belum terima apa-apa tawaran lagi. So alhamdulillah dapat course diploma business management. Okey, alright. Kita dah tahu kan. Okey. Sebelum kita nak cerita pasal DSS lah Okey, sebelum munculnya kumpulan DSS Band waktu tu semua pensyarah tahulah kan bakat yang ada pada Muttalib kan. Dan saya mengaku saya ni adalah merupakan salah seorang peminat rahsia Muttalib waktu tu. Kalau tengok Muttalib perform memang cair lah kan. Especially waktu appreciation night ataupun dinner jabatan kan. Jadi kita nak tahulah macam mana boleh tercetusnya idea untuk menubuhkan DSS Band. Siapa punya idea dan tahun bila ditubuhkan? Okey madam, yang pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Faridah Hanam binti Umar Rashid. Pada masa itu adalah VC kita punya Net Chancellor, yang mana dengan inisiatif Datuk sendiri tertubuhnya DSS Band. Macam mana sebelum ni yang kita tahu Kolej Risda pada masa itu ramai student, banyak aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar, Majlis MTM yang besar-besar lah. Yang mana pada masa itu saya
saya menyertai satu program BBI tau, BBI program. BBI program tu adalah pertandingan karaoke. Jadi dia setiap sem kita akan anjurkan lah. Jadi first sem saya masuk, saya menang. Second sem saya masuk, saya menang. Macam tu. Jadi dia dapat perhatian daripada staff dan juga Datuk lah pada masa itulah. Jadi bila Datuk dah nampak saya punya bakat tu ada, jadi dia minta bantuan daripada Encik Fazli lah. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga pada Encik Fazli yang mana pada hari ni dia tak dapat bersama-sama dengan kita disebabkan ada urusan yang lebih penting lah yang ingin laksanakan. Yang mana pada masa tu Encik Fazli adalah ketua unit penempatan pelajar. Dia sebagai warden lah, dia yang menjaga kita, dia lah yang mengaturkan, dia lah yang guide kita punya segala perancangan untuk buat program dan sebagainya lah. Jadi bila Datuk minta bantuan dengan Encik Fazli macam mana kita nak tubuhkan band. Jadi Encik Fazli jumpa saya lah sebab saya menyanyi pada masa tu. Jadi Datuk pun minta kita beli barang apa semua dan sebagainya, dah beli barang. Tapi student tak ada. Orang yang nak main masa tu belum ada nama access lagi lah. Nak main tu kita barang dah ada tapi tak ada orang nak mainnya. Jadi pada masa tu kita try lah untuk cari dekat asrama dan sebagainya. Pada masa tu Mizan tahulah macam mana nak buat. Mizan boleh respon nak macam mana? Macam mana dapat nama access tu? Okey, nama access ni pula kita ada bagi nama-nama yang berkaitan dengan berkaitan dengan Risda lah. Jadi Datuk dia kata kalau boleh bagi nama yang tak ada berkaitan dengan Risda. Dia mungkin dia beranggapan bahawa band kita ni boleh pergi keluar lagi lah. Maknanya tak ada kaitan langsung dengan Risda, jadi kita boleh pergi event mana-mana. Jadi itu Datuk punya pendapat. Jadi kita setelah bincang dengan ahli-ahli band yang lain, jadi kita memilihkan untuk letak nama The Ace. ACES, The Ace. Lepas tu apa maksud itu? Masuk apa The maksud Ace itu? Ace tu adalah A lah. A tu adalah yang paling baik lah. Okey, baik. Alright. Okey, sebenarnya kita kan bila saya baca Facebook dekat Facebook komen ni kan ada yang menyatakan line kita tak okey. Sangkut-sangkut katanya. Okey, kita tengok line memang tak cantik hari ni. Nak mohon pep talk with Aces siri kedua please. Nampaknya line agak mencemburui kita. Saya pun tak tahu line yang mana satu adakah line saya ataupun line orang lain ataupun line UCAM. Jadi kita tak pasti, tak apa, it's okay. Kita tetap teruskan, okay. Kita dah janji kita nak sembang-sembang santai untuk memenuhi rindu, okay. Mengubat rindu peminat kan. Okay, kita sambung, kita teruskan okay. So bila kita sebut je kan pasal The Aces Band ni kan, semua akan terbayangkan kehebatan pemain muziknya yang handal dan kemerduan suara vokalis dia kan. Jadi ada berapa orang sebenarnya ahli The Aces Band ni? Boleh perkenalkan peranan setiap ahli kumpulan? Okey madam, kalau nak diikutkan sebenarnya ahli The Aces Band ni ramai. Sebab kita ni bersilih ganti. Sebab pemain-pemain yang main gitar, yang main drum semua adalah student. Kecuali Mizan lah. Mizan pada masa tu adalah staff. Staff kita lah. Pada masa tu juga dia adalah faces saya sebenarnya masa saya first masuk. Okay. Alright. So masing-masing student dia ada yang belajar setahun, ada yang belajar 2 tahun, dia bersilih ganti. Dan selepas bersilih ganti kalau dah tak ada orang, kita kena cari pelapis untuk mereka. Jadi madam, pada saya kita buat setiap kali habiskan setahun 2 tahun dah habis, kita buat audition, betul tak? Pada tahun tu adalah tahun 2013 kita start The Aces ni lah. Alright, jadi kalau kita tengoklah peranan you all kan dalam kumpulan The Aces ni, mungkin boleh ceritakan Muttalib, macam mana peranan Muttalib dalam The Aces Band? Kalau saya of course lah, saya adalah penyanyi lah. Dan ada juga sekali kes madam, saya masa tu ajak kena nyanyi lagu tu. Jadi Afa tak ada. Jadi saya perlu ganti Afa untuk main drum dan ajak menyanyi lah. Dia bukan saya menyanyi je, saya main drum juga. Berlainan dengan yang lain lah. Macam Mizan. Mizan macam ni Mizan? Mizan macam mana pula? Kalau saya pula, saya ni memenuhi ruang-ruang yang kosong lah. Kalau
tak ada pemain bass saya akan main bass, tak ada pemain drum saya akan main drum, tak ada pemain gitar saya akan main gitar. Dan kebanyakannya ahli-ahli band yang lain pun semua sama. Dia orang dalam masa sama boleh main banyak alatan yang lain lah. Jadi sebenarnya bukanlah mengisi kekosongan, tapi sebenarnya sangat versatile, boleh main apa-apa saja alat muzik. Betul tak? Hebat tu Mizan. Okey, kita ada Ajak. Apa peranan Ajak dalam kumpulan The Aces ni? Saya kalau instrumen ni memang saya tak berapa pandai nak main, tapi cuba-cuba juga belajar, tapi saya hanya vokalis je. Saya second vokalis untuk Talib. Okey, Kalau baik. Talib busy dengan hal dia, baru saya masuk. Okey, alright. Okey, Afa pula macam mana Afa? Saya biasanya main drum lah. Tapi macam Mizan cakap, kalau ada kosongan saya boleh main bass, saya boleh main rhythm gitar. Okey, terbaik. Nazira pula? Macam saya pun tak pandai main muzik. Saya adalah vokalis wanita. Okey, vokalis wanita. Okey, Najwa pula macam mana? Saya pun sama juga, tak pandai juga. Pandai menyanyi je, vokalis juga. Alright. Okey. Tidak dikurniakan bakat main alat muzik, tapi dikurniakan suara yang lemak merdu. Alright. Okey, ahli kumpulan The Aces ni kan terdiri daripada kalangan pelajar atau pelajar dan juga staf UCAM kan. Macam mana sebenarnya pemilihan ahli tu diadakan? Ada interview ataupun uji bakat ke nak masuk kumpulan ni? Biasanya madam, bila kita nak cari pemain penyanyi ke siapa yang pandai skill apa semua tu, kita memang audition. Mizan dia sebagai staff dia akan keluarkan memo. So dia akan keluarkan memo siapa yang berminat untuk menyertai tim di SS Band lah. So nanti akan ada audition. Biasa audition pun kita akan buat pada waktu malam. Kan? So nanti dia akan datang ramai-ramai dia akan datang dan kita akan nilai lah mana kelebihan diorang. Maknanya diorang pandai main gitar. So kita tengok kalau dia okey, kita akan serap lah, kita akan lapis. Kita akan cek lapis. Macam itulah. Macam mana sambutan masa tu bila iklankan kan siapa yang nak jadi ahli The Aces? Adakah sambutan dia hangat? Boleh tahan Mizan hangat juga. Ramai ramai yang nak join, tapi ada juga yang kecewa tak dapat. Ada juga yang minat tapi dia tak reti dia minat, dia nak belajar. Kan? Tapi sebab show pun kita tak pasti. Kadang dalam masa terdekat. Jadi kadang kita perlukan orang yang betul-betul boleh main. Tapi kadang orang yang tak boleh main pun dia minat pun kita galakkan. Tak ada masalah. Pada masa itulah. Kira macam audition Akademi Fantasia lah masa tu. Macam gitulah. Betul. Alright. So saya nak tanyalah, apa konsep muzik yang cuba diterjemahkan oleh kumpulan The Aces Band ni? Okay, kalau konsep sebenarnya kita bebas. Bebas tu maknanya bukanlah kita main hardcore, bukanlah main kita punk ke skinhead, bukan. Maknanya bebas tu kita depends on kita punya program, kita punya request. Kalau konon kita dapat invitation daripada orang kahwin, kononnya kita pernah dapat. Yes. Kita main lagu 60-an, lagu kan. Lagu yang bersesuaian dengan program tersebut lah. Kalau kita program majlis, kebanyakannya kita main convocation. Kita follow pada VIP lah. Mungkin dia ada lagu-lagu tertentu yang mereka nak. Jadi kita persembahkan lah. Kita follow klien. Macam tu. Jadi memang versatile lah semua genre muzik yang you all boleh bawakan. Hebat. Alright. Okay. Nak tanya jugalah apa antara program-program yang pernah disertai oleh The Aces Band ni, mungkin daripada kecil-kecil program sehinggalah program-program yang besar yang pernah you all sertai, berapa banyak show agaknya yang you all pernah sertai? Kalau show medium, kita kalau nak start, kita nak cerita start dari 2013 sehingga 2019 alas lebih daripada 50 show yang kita dah kita persembahkan kepada program-program. Okay, banyak tu. Banyak event, banyak program, banyak majlis yang kita dah sertai lah kan. Lebih daripada 50 majlis, 50 show lah kita dah start kita buat. Alright. Okay, saya sebenarnya masih lagi perhatikan kita punya Facebook live ni. Nampaknya line memang tak mengizinkan. Ibaratnya macam kita berborak sama kita je ni. Tapi harap-harap lah. Itulah tu. Jadi setakat ni saya tak nampak lagi. Video kita pun masih stuck lagi dekat dalam Facebook live ni. Alright. Okay, mungkin kalau Cik Faris boleh masuk ke macam mana? Boleh bagi idea dekat kita?
Sedang usaha kan. Macam mana kita boleh teruskan ke ataupun macam mana tu Cik Faris? Naim Zahid kata siri 2 madam. Itulah tu. Ramai dah minta C2 ni. Itulah tu guys. Line kita belum tak habis okey. lagi. Yelah, line kita tak okey kan? Alright. Saya tak pasti sama ada line ni adalah line saya ataupun line antara yang lain-lain ataupun line UCAM sendiri yang bermasalah. Alright. Kita boleh teruskan ke macam mana Cik Faris? Ataupun kita end dekat sini, kita keluar masuk balik ke macam mana? Teruskan je. Okey, baik. Alright. So, kita nak tahulah bila kita lihatlah performance di Aces Band kan, orang nampak hiburan je kan. Jadi apa sebenarnya di Aces Band? Cuba bawa dan sampaikan kepada penonton semua. Mungkin Nizam boleh jawab ke? Mulalib ke? Okey, yang biasanya memang bila kita tengok band ni, satu-satu band ni, dia orang akan ingat, oh ni adalah cuma untuk hiburan. Okey, sebenarnya dalam masa sama kita cuba terapkan disiplin, cuba terapkan amanah kepada setiap ahli band lah. Contoh bila kita buat training, bila kita masa untuk datang show kena punctual, kena standby 1 jam lebih awal. Jadi barang-barang peralatan-peralatan yang kita bagi, yang kolej sediakan, jadi setiap ahli perlu ambil amanah lah untuk jaga barang-barang tersebut lah. Okey, baik. Alright. Kita ada Puan Faizatul Akmar Hisan, kita punya CEO sedang menyaksikan kita sekarang. Alright, okey. Alright, alright. Kemudian yang kita nak tanyalah sepanjang buat performance ataupun show lah bersama-sama kan, you all kan buat perform sama-sama atas pentas kan, mesti setiap daripada you all ni ada pengalaman manis yang tak boleh dilupakan kan. Mungkin boleh kongsikan dengan semua pendengar antara pengalaman manis sepanjang bersama-sama dengan di Aces Band ni, Muttalib? Kalau saya, pengalaman manis saya ialah saya semua adalah pengalaman manis lah, termasuk di mana saya bersama-sama dengan tim saya. Saya rasa itu adalah perkara yang dah seronok pada saya, sebab kita praktis, kita training pun sebenarnya fun-fun. Kita happy sebab itu bukan meja kita. Meja kita adalah belajar, betul? Dan sebenarnya Aces ni adalah hobi kita. Yang masing-masing yang masuk tu adalah hobi mereka masing-masing. Mereka berminat. Jadi itu adalah kenangan manis saya lah dengan dia orang. Bila kita sama-sama tu, itu adalah kenangan manis saya lah. Bersama-sama dengan dia orang. Alright, ajak pula macam mana? Apa yang best sangat dalam di Aces ni? Saya ada 2. Yang first kali yang saya rasa best, sebab masa first time saya di-invite masuk Aces ni, saya punya show untuk Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal. Masa time tu, dia Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dia datang untuk rasmikan bangunan chancellery dengan nak umumkan dia lah yang kita dah tukar nama kepada UCAM. Alright. Lagi show dengan kawan-kawan lah, macam tadi cakap tadi, memang fun. Dia tak ada strict ke apa sangat, cuma akan strict bila besok nak event. Biasa Mizan lah akan ulang from the top sampailah kita orang habis patah tekak semua. Sampai terbaik lah baru boleh berhenti. Garang juga Mizan ni. Garang, tapi garang-garang dia ni lah sebenarnya menjadikan grup di Aces Band ni hasilkan persembahan yang terbaik kan. Alright, Mizan pula macam mana pengalaman manis Mizan sepanjang bersama-sama dengan di Aces Band? Pengalaman manis saya pada setiap kali event lah. Setiap kali bila kita nak training, tu kita tak ada strict sangat. Macam Ajak kata, bila esok dah nak perform, barulah hari sebelum tu saya akan push dia orang untuk buat yang terbaik lah. Buat sama macam hari kejadian. Jadi
Jadi benda tu dia setiap event tu sekarang ni tengah bermain balik dalam kepala saya ni. Yang mana sebelum ni memang semuanya manis-manis lah dengan team band saya. Semuanya mengimbau kenangan kan? Betul. Alright. Afa macam mana pula Afa? Kalau saya pula kenangan manis ni masa training lah. Masa training dah nak dekat-dekat nak perform tu, itu memang walaupun apa kita terlampau nak fokus untuk training kan. Ada yang marah, ada yang itu, ada yang ini, ada yang main-main. Tapi itulah yang manis sebenarnya. Ya ke? Yang main-main tu kena cubit sikit tu kan? Alright, Nazira pula macam mana? Apa yang best, apa yang kenangan manis tak boleh dilupakan Nazira? Okay, kenangan manis ni macam saya ni penakut sebenarnya madam nak nyanyi depan orang ramai. You ke penakut? Ya, tapi saya macam kita macam confident level tu kita macam betul ke suara kita ni sedap kan? Tapi bila masa tu saya nyanyi kat dinner Fakulti Landscape dengan Ajak, and then masa tu Cik Mizan ada, dia suruh Ajak panggil saya untuk datang studio ASS Band untuk nyanyi untuk satu event ni. Saya tak sangka macam wow, okey, orang nampak macam kita punya suara ni sedap. Padahal kita ni rasa macam okey ke? Macam tu. Alhamdulillah itu Okey sangat. Okey sangat. Orang kata Nazira ni adalah Siti Nurhaliza UCAM kan? Siti Nurhaliza UCAM. Okey. Wawa pula, apa yang kenangan manis yang tak boleh Wawa lupakan sepanjang bersama dengan di SS Band? Okay, macam Wawa juga, sama juga saat-saat dengan diorang juga yang paling rindulah sekarang kan. Itu kenangan paling manis juga. Tapi ada satu event tu Wawa teringat, satu event basking dekat Maidin. Masa tu basking bukan basking suka-suka tau. Masa tu basking kat Maidin nak buat untuk kutipan dana. Untuk kutipan dana gelandangan, untuk gelandangan. Macam tu. Tanjung Warisan saat paling manis, antara yang paling manis jugalah. Okey. Kita dah ceritakan pengalaman yang manis je kan, yang buruk pula, yang pahit pula ada ke? Boleh ke share dengan semua penonton ni pengalaman pahit? Mutalib ada yang kalau pahit tak boleh lupakan? Saya kalau pengalaman pahit tu tak adalah sangat, tapi yang pada pahit lah pada saya ni bila ramai-ramai kita dah praktis sama-sama. Kita dah praktis sama-sama, mungkin benda tu ambil masa dalam tak ada paling panjang pun sebulan macam tu kan, tapi 2-3 minggu kita buat. Tapi pada hari kejadian ada seorang dua orang tak ada. Jadi dia antara yang mengganggu kita punya perjalanan kelancaran program. Macam tu lah. Itu antara yang baik lah pada saya. Itu memang tak boleh nak dielakkan lah kan. Yelah kita merancang, tapi Allah juga merancang, tapi perancangan Allah juga yang terbaik kan. Alright. Okay. Ajak pula apa yang pahit, apa yang tak best? Dia bukan pahit, dia lebih kepada terkejut tergempur orang cakap. Dan merisaukan saya lah. Kenapa terkejut tu? Sebab ada satu lagu ni daripada minggu pertama kita orang praktis sampai minggu kedua. Fine. Talib kena nyanyi lagu tu. Lagu tu lagu daripada Roni tak tahu saya. Pulang apa jadi tiba-tiba Talib cakap, dia datang praktis tu kat dia orang tua. Dia kata, "Ya, aku tak boleh nyanyi ya." Dia cakap, "Aduh, Lip, serius lah." Lepas tu terus saya kena praktis lagi lagu tu dan melagat sampai ke kompo. Alhamdulillah, Talib makan apa benda mulut dia terus tekak dia okey tu boleh nyanyi. Kalau tak saya kena cover sampai kompo. Cik baik kan? Ya, takut. Alright. Mizan pula. Mizan, apa yang tak best yang berlaku sepanjang bersama dengan DSS Band? Pada saya kalau dengan ahli-ahli band ni tak adalah yang tak best. Semuanya manis-manis, semuanya okey. Tapi yang tak best ni adalah bila peralatan yang kita nak gunakan untuk performance pada hari esok ataupun masa rehearsal tu dia rosak. Jadi saya kena cari kat mana tempat yang saya boleh repair on the spot, saya boleh tunggu untuk dapatkan semula barang tu untuk kita teruskan continue rehearsal lepas tu dan terus perform pada hari esok. Itulah yang paling pahit sekali lah. Jadi kiranya kalau macam rosak tu memang akan mengganggu performance ke? Dia akan mengganggu performance. Bila kita cucuk gitar, kita main tapi tak bunyi. Jadi masalah lah. Masalah untuk ahli-ahli band lain, masalah untuk vokalis juga. Oh gitu. Okey, baik. Afa macam mana? Kalau saya ke yang pahit tu
masa performance dekat sekolah rendah tu, kita dah set up, memang dah rehearsal malam tu, memang dah okey lah, tak ada masalah. Tapi masa perform tu gitar yang berelektrik lah, macam maksudnya bass, gitar yang menggunakan tenaga elektrik tu tak berfungsi. Oh Maksudnya lama performance tu kan. tak jadi. Alah, itulah tu. Itulah yang tak boleh dilupakan kan. Nazira pula macam mana? Macam saya ada satu event masa tu, dia memang pahit dan memalukan lah sebenarnya. Oh, pahit dan memalukan. Apa benda tu? Sebab masa tu event Alam 7, event yang besar untuk kita buat dekat college, dan saya vokalis untuk program tu. Ada prop dekat belakang pentas. Masa tu saya nervous dekat belakang pentas, dan nervous sangat-sangat ni sebab macam-macam orang luar daripada student, keluar daripada college datang. Satu Malaysia kan? Betul. Student landscape satu Malaysia. Saya masuk je dekat depan, pokok props tu dia macam jatuh dan patah. Dan semua satu auditorium tu gelak. Oh ya ke? Tak apa. Kalau kejadian macam tu tak apa. In fact, model-model, artis-artis pun pernah kan yang terjatuh kan. Tak apa, tapi itulah kenangan yang kita nak ingat kan. Wawa pula macam mana? Kalau macam Wawa, pengalaman pahit pernah macam rasa buka aib kan, tapi kita share je lah. Wawa pernah terkucil tau masa perform, tapi tak ingat event apa sebab I'm too nervous masa tu. Tapi tak adalah pahit sangat, lebih pada memalukan jugalah. Korang ni daripada tadi saya dengar kan korang nervous sangat-sangat. Tapi sebenarnya kita orang yang tengok you all perform tak nampak langsung kerisauan yang ada dekat muka korang ni Boleh ditutup dengan baik sebenarnya. Hebat. Alright. Okay, kita nak berehat sebentar lah Jadi tapi jangan ke mana-mana lah, kita nak saksikan bingkisan yang kita dah sediakan. Silakan. Semua agar kau gembira sentiasa, engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Jangan disimpan, tiada rahsia, katakan saja ku terima. Engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Waktu duka dulu kita lalui bersama, bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila kau undurkan diri, meninggalkan aku, meninggalkanku sendiri. Senyuman manis di bawah angin, ku tunggu di kau terasa dingin. Engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Jangan disimpan, tiada rahsia, katakan saja aku terima. Engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Waktu duka dulu kita lalui bersama, bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila kau undurkan diri, meninggalkan aku, meninggalkan
1, 2, 3. Ba, 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 ba. Waktu duka dulu kita lalui bersama. Bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila mundurkan diri, meninggalkan aku, meninggalkanku sendiri. Alright, itu tadi bingkisan yang kita sediakan untuk tatapan semua penonton pada hari ini. Alright, sekarang ni mesti ramai yang tertanya-tanya kan, status DASIS sekarang kan. Adakah masih lagi mengadakan show bersama-sama ataupun macam mana? Ada yang boleh jawab dekat sini? You all, macam mana, apa status korang sekarang ni? Madam, okey. Untuk buat masa sekarang ni dalam orang kata dalam fasa pemulihan negara ni lah. Memang kita tak boleh nak bersama-sama lah kan. Sebab apa, insyaAllah selepas ini sekarang pun dah nak fasa kedua dan fasa ketiga, insyaAllah selepas fasa ni kita dah boleh comeback balik lah. Kan, insyaAllah. Lepas tu mana tahu ada combo ke lepas ni, mana tahu. InsyaAllah. Alright, insyaAllah. Okay. Saya dapat tahu yang korang ni kan ramai yang dah berumah tangga, lepas tu ada yang sudah pun bekerja di negeri masing-masing kan, dan ada hala tuju masing-masing. Adakah kesibukan kerja dan juga keluarga ni akan menjadi penghalang untuk menyebabkan DASIS ni tak bersatu ke, akan berpisah ke, macam mana tu? Oh, tak adalah madam, sebab sekarang ni kita ada teknologi sekarang ni. Kita ada teknologi yang canggih. Macam-macam medium yang boleh kita bersatu balik, kita satukan balik kan. Lepas ni pun kita akan tunjukkan macam mana kita bersatu dan kita buat satu persembahan untuk anda semua. Gitu. Alright. Saya ni baca komen Facebook kita, ramai sebenarnya nak dengar you all nyanyi live sekarang ni. Mungkin boleh kot kita nak minta, kita ada vokalis Muttalib, kita ada Ajak, kita ada Nazira dengan Wawa. Mungkin boleh nyanyi sikit. Kita mula dengan Muttalib. Muttalib boleh share, sumbangkan suara sekejap. Ramai yang rindu sangat ni. Kata Mizan, I love you. InsyaAllah. Okay, ini lagu-lagu yang dulu favourite lah. Okay. Lagu dia, okay. Fly me to the moon, let me play around among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Alright. Ya ampun, itu memang lagu favourite saya. Sangat-sangat suka. Dan lagu ni juga adalah lagu macam rasmi pep talk with Madam Safi kan. Sangat-sangat best. Alright, okay, macam mana dengan Ajak pula Ajak? Ada yang rindu suara Ajak ni. Boleh nyanyi sikit Ajak? Lagu ni masa tu show dekat Convo jugalah. Tapi saya tak tahu saya boleh sampai ke tak, saya try lah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertahun sudah kita bersama, hanya dusta sebalik setia. Okey, dah itu je. Wah, seronok sangat. Best. Okey. Nazira pula. Nazira macam mana? Yelah, makin sedap. Bila nak kerja UCAM? Nazira, boleh nyanyi sikit Nazira? Okey, sebab saya dulu digelar sebagai suara klasik. Siti Nurhaliza UCAM. Saya nak nyanyi sikit lagu Bossa Nova. Okey, baik. Saya gelak. Hai Cik Abang, menari Bossa Nova. Awas lenggang, berbeza dari samba. Wahai sayang, marilah ikut serta lagu dia Bossa Nova. Gitu, hebat. Okey, kita dengar suara Wawa pula. Wawa, sila nyanyi Wawa. Wah,
Okey, kalau korang dengar yang bising-bising tu abaikan je lah sebab rumah sebelah tengah buat. Okay, it's okay, it's okay. Nyanyi orang nyanyi lagu masa audition lah. Okey. Lagu Langit ke-7. Tapi yang Okey. part depan je lah. Yang part depan je dah. So, dulu kau pernah berkata andaikan kita bercinta. Okey. Alah, sikit sangat tu. Tak puas. Alright. Kita teruskan lah soalan kita nak tanya di Aces Band ni kan. Kita nak tanyalah 5 perkara yang orang tak tahu tentang The Aces Band ni. Apa dia 5 perkara yang orang tak tahu? Okey madam, ada 5 perkara yang orang tak tahu pasal The Aces Band. Yang pertama saya nak bagi tahu madam Yang pertama, kalau semua nak tahu, dalam kalangan ahli The Aces Band semua bijak pandai madam. Semua dekan belakang. Wah, hebat. Diorang memang pandai. Diorang tahu nak bagikan masa diorang macam mana nak praktis, macam mana nak belajar. Kita tak nak tahu pun dia punya belajar sebab itu adalah meja diorang. Jadi betul. tapi bila kita tanya dia punya result, dahsyat. Semua dekat. Alhamdulillah lah, bagus. Jadi semuanya pandailah membagikan masa kan dengan baik. Betul. Alright, yang kedua Betul. pula, yang kedua, apa yang orang tak tahu tentang The Aces? Macam yang kedua ni, yang orang tak tahu, rata-rata kalau saya tanya dia fikir macam kita ni buat audition santai macam bodoh-bodoh lah cakap. Sorry lah. Kalau cakap macam itu. Tapi sebenarnya rata-rata kebanyakan yang macam Cik Mizan, macam Talib sendiri, macam Iman tak ada dapat hadir bersama kita orang. Dia tu antara tunjang band ni daripada awal mula sampai sekarang. Dia Iman, saya rindu Iman. Hai Iman, kalau Iman saksikan kita kan. Semua ada background music madam. Bukan jalan-jalan punya. Talib family dia even Mizan tu dengan band yang lain memang terang terbaik. Tu orang tak tahu. Jadi memang background korang memang hebat-hebat lah ya. Memang apa orang kata background music yang hebat, bukan kaleng-kaleng orang kata kan. Alright, yang ketiga, apa perkara yang ketiga yang orang lain tak tahu tentang The Aces Band? Nombor 3. Senyap. Nombor 3, kita The Aces Band ni terdiri di kalangan student dengan pelajar, student dengan staff lah. Tapi tak ada pun jurang antara student dengan staff tu. Kita semua macam kawan-kawan, macam adik-beradik, macam family. Okey. Yang keempat pula, yang orang tak tahu tentang The Aces, apa dia? Mungkin Mizan nak beritahu. Yang keempat pula, orang yang tak tahu mungkin lah. Semua ahli band The Aces ni semuanya baik hati lah. Semua yang amanah, jujur, orang kata senang untuk bekerjasama lah. Okey, yang kelima? Okay, macam orang luar tengok macam kita orang ni macam serius je time training kan. Tapi sebenarnya kalau kita orang ni, sebenarnya kalau belakang stage memang sebelum nak perform tu memang macam tak betul je macam nak ambil mood dia tu macam itulah salah satu je. Kalau siapa yang pernah nampak band dekat belakang, ahli-ahli band kat belakang, memang belakang stage memang tak berapa nak ni sikit. Banyak lagi. Madam, satu lagi tu, even kalau misal katalah macam gitaris dia tersalah kod ke kan, kita takkan buat mic muka macam kau salah kod ni, tak. Kita macam okey layan je, biar je. Saling cover. Orang takkan tahu macam semua, padahal bila keluar selalu dia semua ke? Selalu ke macam tu? Nanti Cik Mizan akan pandang gitu. So kita jangan buat kalut. Dia boleh relax. Relax je kan. Okey. Bagus, terbaiklah you all ni. Alright. Okey, soalan seterusnya semua ahli The Aces Band ni kan terdiri daripada staff, ada yang pelajar, ada student kan. Nak tanyalah, bila masa you practice sebelum apa-apa show berlangsung ni, bila ni practice ni? Semua sibuk belajar, sibuk kerja kan? Okey, biasanya bila kita dapat satu tarikh untuk apa-apa event, kita akan, kalau event tu simple, kita tak ambil masa yang lama lah untuk praktis.
Kalau contoh kita ada event yang perlukan sampai 30 lagu, 40 lagu, baru kita akan ambil masa dalam masa 3 minggu ataupun 2 minggu. Biasa kalau macam convocation kita akan ambil masa 2 minggu. 2 minggu tu adalah wajib sebab kita nak hasil yang performance pada hari kejadian tu, nak hasil yang terbaik lah. Gitu. Ada tak isu tak datang kelas ke, ponteng ke, kena marah dengan lecturer ke masa tu? Sebab ni kan praktis ke? Itu saya serahkan kepada pelajar-pelajar yang ada dalam ni lah. Jawab. Kalau macam Wawa, biasa tak ada pun sebab biasanya training malam. So tak ada apa-apa halangan pun lah sebab kos Wawa tak ada kelas malam pun. So okey je. Okey je. So yang lain-lain pun macam tu jugalah semua good girl, good boy kan, semua attend kelas dengan baik, alhamdulillah. Alright. Okay, UCAM ni kan telah memberi 1001 pengalaman kan kepada you all semua kan. Jadi macam mana you all melihat pengalaman dekat UCAM ni, pengalaman belajar, pengalaman sertai program-program apa-apa sajalah pengalaman dekat UCAM ni membentuk dan menggilap personality ataupun menggilap diri korang sekarang dan menjadikan siapa korang sekarang ni. Siapa boleh jawab ni? Macam mana UCAM ni Okay, Wawa mula dululah. Bagi Wawa sendiri, bentuk diri. Wawa dulu sejenis yang low confident tau. Apa orang kata? Introvert Introvert. Tapi UCAM ni banyak sangat-sangat program and event yang best-best. Yang salah satunya juga dapat boost my level confident lah. Contoh macam program luar kan, jumpa orang luar, berbual, bercakap dengan orang-orang yang kita tak kenal pun. So itulah yang Wawa dapat. Okay, yang lain pula macam mana Muttalib? Macam mana Muttalib melihat UCAM yang membentuk personality Muttalib? Macam saya ni daripada first masuk pun dia dah jadi satu orang suka tau. Saya pun tak sure lah benda tu kan. Jadi sebab pada dulu pun masa saya karaoke pun orang dah Talib pada dulu zaman dulu kan. Jadi pada saya itu adalah yang membuatkan saya supaya lebih bersedia. Apa pun yang berlaku sebab orang kenal kita. Kita kena jaga kita punya personality insyaAllah. Itu kalau saya lah. Ada siapa-siapa nak tambah ni? Macam mana you can membentuk personality korang ni? Ajak ke nak tambah? Okay madam, kalau saya personality diri yang macam boleh orang cakap lepas UCAM dah upgrade sikit, dua. Berani ke depan dengan berani pandai untuk sebenarnya faham maksud belajar tu. Sebab kat sekolah macam bila cikgu cakap faham. Tapi oleh kerana lecturer kat sana membantu, even dekan kami masing-masing pun membantu. Jadi bila dia cakap faham, baru kita betul baru faham. Ni aku baru faham. Jadi aku akan tanya selagi aku tak faham. Contoh macam Medan Safi banyak ajar saya. Jangan akan dia kemarah kan? Marah tu tanda sayang. Tak apa. Marah tanda sayang. Okey, maksudnya ajak ni bila dekat UCAM ni bila belajar tu belajar dengan ikhlas nak belajar lah kan, bukan hanya sekadar nak datang kelas je kan. Okey, saya banggalah dengan awak ajak. Okey, Afa pula macam mana Afa? Macam mana UCAM membentuk personality Afa ni? UCAM pertama sekali bagi ilmu yang sangat berguna lah untuk saya sebab saya pun bekerja dalam bidang yang saya belajar kat UCAM. Sekarang bekerja kat mana Afa? Saya bekerja sebagai eksekutif pertanian dekat Gibbs Ecotourism Resort. Hebat. Tahniah. Okey. Dan hubungan antara pensyarah dengan student ni bagi saya perbaiki cara kita berhubung dengan orang lah macam tu. Okey, lebih kepada jaringan lah kan, cara kita komunikasi kan. Alright, Nazira pula macam mana? Time study dulu, sebab kita sebagai seorang student, kita akan dapat satu task untuk kita task tu macam kita buat sampai benda tu jadi. So salah satu dia jadi macam kita bertanggungjawab atas task tu. Dan sampai sekarang pun saya bekerja dan setiap apa yang diberi,
dia jadi macam bertanggungjawab untuk siapkan semuanya sekali. Okey, itulah yang melatih sebenarnya membentuk siapa diri Nazira sekarang kan. Okey, kita tanya Mizan pula. Mizan, macam mana you can membentuk siapa Mizan sekarang ni? Okey, sebenarnya saya ni dulu tak adalah cerdik mana sangat pun. Jangan Masa berada diri. sekolah, masa sekolah pun main-main. Kemudian bila dapat masuk belajar dekat Kolej Risda, saya ambil CJ Perusahaan Perniagaan. Kemudian lepas habis tiga semester, saya sebenarnya CJ Perusahaan Perniagaan tu saya ambil gagal dan diberhentikan. Bukan hampir, memang dah gagal dan diberhentikan. Oh ya ke? Saya punya teammate untuk assignment tu dia blame saya tak buat kerja macam tu lah. Okay, lepas tu bila saya dah pergi ke saya puan harian ni, masa tu saya punya ibu PA. Dia nasihat saya, okay, awak tak boleh macam ni, awak kena teruskan belajar, awak kena tahu masa depan awak kena target masa depan awak macam mana. Jadi daripada situ saya terdetik yang saya perlu berubah. Jadi secara tak langsung kita boleh nampak yang pensyarah tu dia memang ambil tahu tentang dia punya anak PA masing-masing lah. Maknanya dia tidak akan abaikan anak PA dia akan bimbing, dia akan didik, dia akan cuba untuk push forward setiap pelajar tu masing-masing. Jadi start daripada tu sampai sekarang ni memang saya teringat lagi daripada kisah saya dengan Puan Hayani lah, itulah. Mungkin Puan Hani kalau tengah saksikan kita sekarang, okey, Mizan sangat beruntunglah dapat Puan Haryani sebagai pensyarah yang sentiasa memberikan semangat, okey, bila masa student rasa kehilangan arah dan sebagainya kan, pensyarah UCAM sentiasa ada untuk pelajar-pelajar. Alright, okey, tadi you all dah ceritakan kenangan manis dalam The Aces Band kan. Kita nak tahulah kenangan-kenangan yang you all tak boleh lupakan sepanjang belajar ataupun bekerja di UCAM ni. Apa kenangan yang best yang tak boleh dilupakan? Muttalib? Macam saya, madam, saya melihat bahawa dengan mata saya sendiri pembangunan yang dijalankan oleh Kolej Risda pada masa dulu sehingga sekarang. Sebab even dulu saya masa tahun 2011 saya belajar di kabin, madam. Tapi sekarang untungnya student sekarang kita dah ada auditorium yang boleh muatkan lebih 500 orang sekaligus. Betul. Itu satu kenangan yang saya belajar kat kabin sampai sekarang. Saya nampaklah pembangunan tu sangat baik dan dia pada saya best lah. Orang student sekarang yang belajar ni sangat best. Dia orang kena datang UCAM. Okey, sangat beruntunglah kan sekarang ni dengan fasiliti yang lengkap, yang bertaraf dunia ni boleh membantulah adik-adik untuk belajar dengan selesa, betul tak? Betul. Ajak pula macam mana Ajak? Kalau saya ni pula yang biasa steady orang akan cakap kawan-kawan kan. Jadi kalau saya memang kawan-kawan, tapi yang mana kawan-kawan tu lecturer dengan pensyarah, ada dengan dekan dan juga kawan-kawan memang akan jadi family sebenarnya. Jadi akan panggil awak dengan panggilan manja, contoh macam Madam Safi sendirilah. Marah-marah tu marah-marah manja lah. Sebab Marah bayangkan sayang. kalau tak kalau tak Madam akan biarkan, kalau tak sayang lantang kau lah Ajak. Betul. Tu yang macam sebenarnya dia ni Madam ni sayang aku, dia marah aku something ni, takkan aku tak buat salah. So macam mak aku lah. Kalau tak dah kena piak telinga kalau mak aku. Cuba saya tak piak je telinga tu kan. Yalah. Mizan pula macam mana Mizan? Okay, kalau saya kalau apa yang saya nampak dekat UCAM ni sebenarnya semuanya yang baik-baik lah. Sebab kita bila sambung belajar ni kita boleh tengok apa hala tuju kita. Dengan bimbingan lecturer, dengan bimbingan pensyarah, dengan bimbingan kawan-kawan, dengan staff pun kalau kita tengok hubungan pelajar dengan staff pun saya tengok ada yang sungguh rapat sebenarnya, ada yang sangat rapat. Jadi dengan UCAM juga saya berjumpa dengan saya punya pasangan hidup lah. UCAM ni adalah apa orang kata platform jodoh lah kan Mizan. Bukan Mizan je, ramai lagi kan. Ramai lagi yang bertemu jodoh di UCAM.
Alhamdulillah. Okey, saya nak bacakan sikitlah komen-komen yang ada dalam Facebook yang sedang bersama-sama dengan kita ni kan. Ajak belum kahwin lagi kata Fazli Rahman. Tapi single tapi available ke Ajak? Tak available. Tak Tengah available. mengumpul. Sorry naik lori. Okey. Lambat. Okey, kita tengok ada siapa lagi Naim Zahid kata Mizan Afa ambil baldi. Apa benda tu? Baldi. Mungkin ada kenangan Okey, kemudian kita ada Mutalib Rauf muncul popular dengan lagu Mahir Zain kata Zul Zaini. Alright. Itulah Fazli Rahman kata diorang semua boleh dengar suara kita gambar sangkut. Tak apa lain. Dia kata ada yang cakap macam dengar radio. Okey, tak apa. It's okay. Kita teruskan juga walaupun apa saja halangan yang melanda kita ni kan. Alright. Okey. Madam Siti Azhar kata sedap suara semua. Terubat rindu dekat The Aces Band. Alright. Terbaik Nazira, suara awak lunak sangat kata Madam Azhar ni. Alright, kemudian apa lagi? Okey, kemudian kita ada Puan Halimah Abdul Kadir. Puan Halimah ni orang besar Rista. Okey, sepatutnya jemput CEO Puan Faizatul nyanyi bersama dengan The Aces Band. Mesti meletup. Okey, kita akan invite nanti Puan Faizatul untuk menyanyi. Jangan harap-harap Puan Faizatul tak tolak nanti. Alright. Okey, kemudian hebat you all semua, pandai belajar, pandai nyanyi. Memang semua hebat. Alright. Yang keempat, okey. Okey, Fazli Rahman kata yang keempat pasal orang tak tahu Ajak pernah karut dengan Fazli Rahman. Katanya betul ke Ajak? Okey, ada lagi dia orang tak tahu cameraman mana nak sebut. Okey, itu adalah antara komen-komen yang tuliskan oleh penonton kita. Alright. Saya nak tanya soalan terakhir lah. Tadi saya dah tanya kenangan pahit, kenangan manis. Afa dah jawab ke belum? Belum lagi kan? Okey Afa, apa kenangan manis di UCAM Afa? Kenangan manis di UCAM dengan pelajar, dengan pensyarah dan staff tu biasalah kan, memang manis lah. Kalau dengan student, rakan-rakan student tu sakit pun dia orang ambil tahu. Makan selalu tanya, assignment selalu tanya dah siap belum assignment kau ni. Kalau dengan staff pula, dengan Cik Faris sendiri, saya pernah berjogging bersama dengan dia, dengan Cik Nisa, baiklah. Bukan orang dalam UCAM saja, orang kampung air Pak Bas tu pun sendiri memang ramah-ramah belaka. Jadi memang best lah kan dari segi ukuah, dari segi hubungan silaturahim, tak kisah sesama kawan-kawan, sesama staff-staff yang ada, pensyarah, even orang kampung pun sangat-sangat baik dengan student-student. Itu yang paling best lah untuk bagi Afa. Okey, Nazira pula macam mana Nazira? Apa yang paling best sangat dekat UCAM ni yang tak boleh dilupakan? Kenangan manis dekat UCAM sangat banyak, tapi yang paling tak boleh lupa bila satu rasa macam satu keluarga yang bersama untuk jayakan apa-apa program pun, memang bila habis belajar tu rasa macam sedih sangat. Bila nak cerita pasal ni memang sedih lah, dengan band, dengan kawan-kawan belajar, dengan lecturer sendiri pun kita orang memang rapat sangat dulu. Jadi memang nak berpisah tu memang sangat berat lah sebab terlalu banyak kenangan manis yang tak dapat dilupakan kan. Alright, Wawa pula macam mana? Apa kenangan best dekat UCAM ni? Kenangan tu terlalu banyak lah, tapi antaranya suasana UCAM tu sendiri sangat-sangat best, tenang je, sangat-sangat lah into nature orang kata kan. Rasa korang yang suka suasana kampung ni kena datang sendiri UCAM, further study dekat sini, korang akan rasa sendiri macam mana bestnya belajar dekat UCAM. Sure akan jatuh cinta lah. Alright, okay. Jadi soalan terakhir lah kita nak tanya sebagai alumni kan, kenapa you all semua perlu suggest kepada adik-adik yang sedang mencari-cari tempat belajar, kenapa diorang patut pilih UCAM sebagai destinasi pengajian ni? Boleh bagi tahu kenapa diorang patut memilih UCAM, okay?
Mungkin Kenapa Muttalib? UCAM macam Ah. kenapa UCAM perlu menjadi destinasi pengajian adik-adik ni sebenarnya Mm-mm. sebab fasiliti dia, kemudahan, keindahan UCAM ni yang akan membuatkan anda tak nak pergi bandar. Aha. Betul. Mm-mm. Kalau tak percaya tanya yang lain. Aha, yang lain macam mana? Kenapa adik-adik patut pilih UCAM ni? Betul-betul. Dia Ah, feeling kampung tau. Suasana nak belajar tu tenang je. Ya, betul. Lecturer semua best. Semua lulusan yang power tau. So memang recommend lah siapa kepada adik-adik kan yang nak tengah cari nak further study kat mana kan. Boleh sebab kat UCAM banyak sangat course yang diorang boleh ambil lah. Dan kos yang ditawarkan di UCAM adalah antara kos-kos yang sangat memenuhi keperluan pasaran kerjaya, betul tak? Betul. Nazira pula. Betul. Nazira pula nak kenapa adik-adik kat luar tu perlu memilih UCAM, Nazira? Okay, untuk adik-adik yang kat luar sana yang tak tahu nak study kat mana, then kiranya UCAM ni macam memang kenangan dia yang dekat sini yang memang korang takkan lupakan. Memang style dia memang style macam kampung macam tu kan. Dia macam kalau nak pergi kelas kita nampak lembu melintas lah macam tu, macam seronok sangat. View dia tu macam wah fresh je. Pergi kelas pun macam tenang je, betul. Pagi-pagi kita punya kawasan dikelilingi bukit bukau, ada kabus kan pagi-pagi. Ya, Afa pula macam mana? Kenapa diorang patut pilih UCAM, Afa? Baik. Kenapa adik-adik semua perlu sambung kat UCAM? Sebab kita orang semua yang dah belajar kat sini dapat ilmu yang sangat bagus, yang sangat berguna untuk masa akan datang. Dan kita orang dapat juga kenangan-kenangan manis. Jadi kami semua dah dapat, kenapa tidak adik-adik? Betul tu. Betul. Ajak pula, Ajak. Macam biasa saya rasa memang sama je. Apa saya punya pandangan ni dengan diorang. Lecturer, even keadaan dekat kuali tu sendiri. Dan paling orang cakap membantu sebenarnya staff juga, staff kat sana. Lagi-lagi Encik Fazli Aziz yang mengenalkan saya keseluruhan tentang UCAM ni. Dan semua ramah-ramah, baik-baik, tegur baik-baik. Jangan risau. UCAM akan guide anda daripada kosong hingga jadi something. Okay, from zero to hero. Mizan pula. Kenapa Mizan? Kenapa UCAM perlu menjadi destinasi pilihan adik-adik? Okay, adik-adik yang ingin meneruskan pelajaran lah. Jadi saya rasa UCAM adalah tempat yang terbaik. Sebab fasiliti semua cukup, asrama semua cukup, semua baru, bukan cukup semua baru. Katil baru, tilam baru, tak ada yang recycle pun, almari baru. Dan bimbingan staff dan juga bimbingan daripada pensyarah juga penting. Jadi dia orang akan tolong adik-adik walaupun adik dalam kesusahan, adik dalam keresahan, adik tak tahu nak pergi mana, boleh jumpa dengan mana-mana staff, boleh jumpa dengan mana-mana pensyarah, dia orang boleh bimbingkan adik-adik. Okey, baik. Alright. Saya nak bacakan Puan Halimah kata Muttalib ni all rounder, banyak apa tadi sekejap ya. Banyak talent, menyanyi boleh, menari boleh, bersilat macam-macam lagi lah. Menari pun boleh. Nanti kita boleh minta Muttalib menari nanti Okey, semoga di ACES dan terus mengharumkan nama UCAM dan juga Rizda. InsyaAllah. Kata Puan Halimah Puan Halimah. Kita boleh jemput nantilah Puan Halimah. Puan Halimah tadi minta Puan Faizah tu nyanyi. Kita jemput sekali Puan Halimah nyanyi sama-sama dengan Puan Faizah tu nanti. Okey. Betul. Alright. Kemudian kita ada Madam Siti Azhar di ACES Band semua terbaik. Pernah bekerjasama dalam dinner pelajar landscape. Tema Enchanted Forest. Bagi kerjasama yang bagus di ACES Band. You all semua berbakat dan hebat. Alright. Jadi ramai sangat orang yang menghargai ataupun
menyedari bakat yang ada pada you all semua ni kan. Dan saya rasa sebagai salah seorang tenaga pengajar, you all semua, saya pun berasa sangat-sangat bangga dan pengalaman you all di UCAM telah membentuk siapa diri you all sekarang ni kan. Jadi sebelum nak mengundurkan diri lah, alamak I dah nak berpisah dah kan, rasa macam tak puas kita nak borak-borak. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, mungkin ada kata-kata akhir daripada you all kepada penonton-penonton yang masih lagi bersama-sama dengan kita hari ini. Muttalib? Amin. Ada kata-kata akhir sebelum kita mengundurkan diri? Kata-kata akhir semoga terus maju jaya, dan adik-adik yang nak belajar kat UCAM terus layari www.ucam.edu.my. Alright, okey, ajak pula. Jangan tunggu lagi masuk ke UCAM. Macam orang cakap tadi, fasiliti asrama semua dah settle. Studio pun kita nak buat dah untuk menyanyi ni. Datang ke UCAM. Alright, okey Mizan. Okey. Macam cakap, jangan tunggu-tunggu dah. Pergi dekat website yang Muttalib sebut tadi. Start apply apa yang korang minat. Korang minat. Bukan apa yang orang suruh, apa yang korang minat, itu yang penting. Sebab daripada situ korang akan fokus belajar. Okey, baik. Okey, Afa. Apa kata-kata akhir Afa? Jangan tunggu lama-lama, jangan nanti lama-lama. Mari masuk. Itu lagu. Lagu kan? Jangan tunggu lama-lama. Gitu. Alright, Nazira pula, Nazira. Okay, tak perlu nak fikir panjang lagi. Just apply je dekat UCAM. Korang akan rasa apa yang kita rasa kat sana. Sangat best. Dan jangan lupa, pergi uji bakat di Aces Band kalau ada buat, okay? Okay, baik. Alright. Okay, akhir sekali Wawa. Ada pesanan terakhir Wawa? Okay, samalah macam semua yang dah cakap tu. Jangan tunggu lagi sebab course yang korang minat memang ada. Sebab banyak sangat course dekat UCAM. Korang boleh masuk je website yang Cik Muttalib tadi cakap. Okay, alright. Okay. Tadi saya tengok kan, baca komen tadi kan, ramai yang tak puas sebenarnya ni tak puas sebab yelah kan ada sedikit halang-halang line kita tak berapa nak best sangat hari ni, dan rata-rata tak puas lah nak bersama-sama dengan The Aces. Mungkin ada yang suggest sila buat siri yang kedua please katanya. Macam mana tu kita nak buat ke tak, nanti kita tunggu saksikan nanti macam mana. Alright. Okay, kita pun dah banyak yang kita borakkan dengan semua. Jadi meriah sangatlah kali ni saya bukan dengan seorang tapi dengan ada 6 orang, 2, 4, 6. Okey, ada 6 orang, memang sangat meriah hari ni. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua di atas kesudian hari ini, dan semoga perkongsian ini mengubatlah kerinduan semua graduan alumni UCAM yang merindui The Aces Band. Dan saya mendoakan agar semuanya bertambah maju di masa akan datang. Dan semoga semua ahli di Aces Band ni sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Okey, jadi sebelum kita mengundurkan diri, jom sama-sama kita saksikan persembahan istimewa Semerah Padi daripada The Aces Band. Dan bingkisan istimewa ni khas untuk Pep Talk with Madam Safi. Okey, dan buat pengetahuan semua, rakaman video ini dilakukan secara persendirian di rumah masing-masing disebabkan oleh faktor PKP kan. Okey, namun dengan kecanggihan teknologi kita dapat menyatukan mereka semua dalam satu video istimewa khas untuk peminat The Aces Band. Jom kita saksikan. Mengalirlah darah menjadi rasa mengisi belukku. Agar aku bisa berdiri tegak dan segak bagaikan Laksmana Melayu.
daun sirih, ku pentas bersama bunga cengkih, jadilah nikah. Darah merah pekat mengisi uratku agar bisa ku melangkah, gagah dan tampan bagaikan si jantan yang berkokok. Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung, alang-alang menyeluk perkasa, biar sampai ke pangkal lengan. Oh, aku seru mentera pusakaku, mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera semerah padi, oh mentera semerah padi. Hei Trisani, mengalirlah di kau, menjadi rasa mengisi belikan punggungku, agar aku bisa berdiri tegap dan segah bagaikan Laksmana Melayu. Oh, di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung, alang-alang menyeluk perkasa, biar sampai ke pangkal lengan. Oh, aku seru mentera pusakaku, mentera semerah padi, 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 mentera semerah padi. Okey, untuk makluman adik-adik dekat luar sana, pengambilan pelajar kemasukan sesi Disember 2021 telah pun dibuka. Jadi saya juga nak maklumkan, UCAM kini turut menawarkan pakej potongan istimewa sempena kemasukan Disember 2021. Okey, apa yang kita nak tawarkan adalah yang pertama, kita nak bagi diskaun 50% yuran pendaftaran. Okey, you all hanya perlu bayar RM250 sahaja untuk yuran pendaftaran. Selain daripada itu, kita nak tawarkan percuma sijil profesional eksekutif halal bernilai RM3,000. Alright. Kita nak bagi juga power bank secara percuma. Okay, sekarang ni norma baru dalam pendidikan, you all attend kelas secara online. Jadi power bank yang kita berikan secara percuma ni insya-Allah boleh membantu adik-adik melalui norma baru pendidikan. Okey, kemudian kita nak bagi yuran pengajian program asasi sains dan asasi pengurusan perniagaan secara percuma, iaitu selama setahun, di mana program asasi ni adalah merupakan persediaan adik-adik untuk melanjutkan pengajian peringkat ijazah.
Jadi habiskan belajar secara percuma setahun, lepas tu bila dah mula ijazah barulah perlu kena bayar yuran, alright. Kemudian kita nak bagi tahu yang asrama kita harga sewaannya sangat-sangat murah. Kita congak-congak hanya RM1.60 sahaja sehari. Okey, kemudian kita nak juga tawarkan diskaun 20% yuran pengajian kepada alumni Kolej Risda, UCAM dan juga lepasan Kolej Vocational KV. Alright, dan andai kata adik-adik adalah anak-anak pekebun kecil, kita nak tawarkan diskaun 20% yuran pengajian. Selain itu kita nak bagi derma siswa bernilai RM2,000 bagi program ijazah sarjana muda, dan andai kata anda dapat 3.5 and above pointernya, you all akan dapat one of RM2,000. Dan juga kita nak tawarkan kupon makanan dan juga insentif RM500 kepada siswa-siswi yang berkelayakan. Alright. Selain daripada itu, UCAM juga menawarkan program eksekutif khas kepada golongan yang ingin meningkatkan lagi peluang kerjaya. Terdapat mood sepenuh dan juga separuh masa, dan pelbagai program eksekutif yang kita tawarkan antaranya adalah seperti executive program in agriculture, in plantation management, in landscape management, leadership and management, human resource management, dan juga program eksekutif pengurusan dan pembangunan luar bandar. Semuanya adalah lanjutan ataupun advance, okey. Dan untuk segala keterangan lanjut boleh hubungi tim pemasaran kami, alright. Dan kepada adik-adik yang masih lagi tercari-cari tempat untuk melanjutkan pengajian, UCAM semestinya adalah pilihan yang terbaik. Jadi jangan lepaskan peluang, jom layari www.ucam.edu.my untuk sebarang pertanyaan lanjut dan nikmati keseronokan belajar di UCAM. Jadi akhir sekali, sebelum saya mengundurkan diri, terima kasih kepada semua followers UCAM official kerana stay hingga habis live ni. Dan jangan lupa untuk terus menyokong kami di live-live akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pep Talk with Madam Safi hari Sabtu jam 11 pagi minggu depan. Bye. Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau, kami di Kolej Universiti Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik.